Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua netizen yang sentiasa mengikuti page Wan Alwi The Tele Wizard dan juga page Nadi Duit. Setiap pagi insya-Allah kita akan bersiaran, bersembang-sembang berkaitan dengan siri keusahawanan kita yang mana kita mahu kita dapat mempelajari paling kurangnya asas keusahawanan yang banyak bahagiannya bahawa kita masuk dalam modul 1 yang berkaitan dengan keusahawanan pada asasnya. Dan semalam kita dah bincang dah berkaitan dengan faktor kegagalan, 22 faktor kegagalan bahagian pertama, di mana semalam kita dah sebut tentang 9 kegagalan yang ada pada usahawan. Gagal usahawan ni seperti mana yang kita bincang semalam, kita ulang balik, dia bukannya gagal-gagal biasa, dia gagal dengan penuh hikmah yang dah ada ilmu, ada kemahiran dan juga ada hikmah, ada panduan, ada orang kata apa, sesuatu yang memberikan kekuatan kepadanya untuk dia bangkit semula. Mana gagal usahawan ni bukan gagal biasa yang kita faham erti kegagalan, dia hanyalah feedback untuk usahawan itu bangkit semula, memperbetulkan mungkin ada kesilapan-kesilapan yang dilakukan yang secara sengaja, secara tidak sengaja dalam kita membangunkan bidang keusahawanan ini kan. Sebab apa, bidang ini banyak cabarannya, bukan mudah seperti mana yang digambarkan oleh setengah-setengah daripada penceramah, konsultan di luar sebagai alat pemasaran, alat marketing mereka untuk menarik audiens datang pada mereka. Tapi dunia keusahawanan ini dunia yang banyak cabaran. Walaupun di sana ada banyak duit, tapi cabaran juga terlalu besar untuk usahawan sentiasa menghadapinya berdasarkan kepada situasi-situasi semasa kan, yang kadang-kadang yang boleh kita duga, ada kalanya yang kita tak terduga kan. Sekarang ni macam MCO 3.0 ni, ada perkara yang kita duga, ada perkara yang kita tak duga sebab ada faktor-faktor yang lain kan, faktor dari sudut kestabilan, dari sudut pemerintahan, faktor dari sudut ekonomi, dari sudut orang kata apa, perundangan yang mungkin berubah kan, dari sudut kesihatan yang kadang-kadang kita tak terduga sebagai usahawan kan. Jadi apabila kita tak duga ni, kita menghadapi kesilapan, kegagalan, maka itu adalah panduan kepada kita untuk di masa hadapan. Sebab kita dah bincang semalam kan, apa yang kita bincang semalam ialah yang pertama, wang bisnes itu bukan wang peribadi. Kalau wang itu wang peribadi, itu bahaya. Gelojoh membuat keputusan juga bahaya. Over excited pada satu peluang juga bahaya. Over excited pada satu situasi, pada satu kejayaan juga bahaya. Tidak cukup ilmu dan kemahiran, jangkaan palsu, trend palsu, terpengaruh dengan trendy-trendy juga bahaya. Tiada mentor, tiada ilmu yang berbentuk emosi membangunkan keusahawanan, tiada strategi, tiada tindakan dan tiada impian yang hendak dicapai. Orang panggil big why dan macam-macam impian. Itu pun satu benda yang boleh mengganggu kita dalam urusan kita berbisnes. Dan seterusnya, tiada kompetensi teknikal, maknanya tidak membina, tak memahami konsep-konsep teknikal dalam keusahawanan, dalam perniagaan kita kan. Tidak berani ambil staff dan juga tidak ada konsep power, iaitu tidak mahu menjadikan kita pakar dalam atau mendalami industri yang kita ceburi. Kita tidak ambil peluang-peluang yang ada secara kita membuat kajian yang lebih bagus. Kita tidak menguasai kawasan yang kita duduk, kita tidak membina pengalaman dan juga kita tidak membuat result-result yang boleh meyakinkan untuk kita terus maju dalam bidang keusahawanan. Okey, kita masuk yang ke-10. Yang ke-10-nya adalah kita kekuatan mental pemikiran 3K ataupun orang panggil pemikiran 3K, P3K atau ada orang panggil M3K, minda 3K. Apa makna 3K? 3K maknanya yang pertamanya adalah dari sudut kreatif, membina kreativiti, inovasi dalam kita menghadapi cabaran kan. Kadang cabaran dan peraturan ni kalau kita follow sesangat pun dia akan menyusahkan kita sebagai usahawan. Biasanya usahawan ni dia kreatif, dia ada inovasi dia membina sesuatu yang boleh memenuhi kehendak-kehendak agensi, kehendak-kehendak kementerian, kehendak-kehendak yang berkaitan, tetapi dia memasukkan juga unsur kreativiti yang tidak melanggar peraturan tetapi boleh flow dengan peraturan dan diterima. Itu kreativiti. Yang keduanya, dia ada juga konsep kritikal. Kritikal ni bukan bermaksud kita kritik bodoh-bodoh macam tu. Kritikal ni bermaksud kita membuat persoalan, pertanyaan kenapa, mengapa. Kenapa, mengapa itu untuk kita membaiki, membuat inovasi dalam produk, dalam perkhidmatan dan juga dalam pengurusan syarikat kita. Maknanya kita kritik ni, biasanya orang anggap benda yang negatif, tak. Kritik secara positif, maknanya kritik untuk membaiki. Dan kritik ini tidak melukakan orang, bukan kritik menghentam orang, menghentam emosi orang, menghentam
kritikal nak bangga, nak tunjuk, tak. Kita kritik untuk membaiki dengan merendah diri, itu konsep kritikal. Yang ketiganya ialah konstruktif, maknanya kita ada perangai, kita ada dalam kesawanan ni untuk sentiasa membuat pembaikan lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itulah dinamakan sebagai konstruktif. Okey, itu yang ke-10. Yang ke-11nya adalah tiada jiwa yang kental, hati yang kering. Dalam keusahawanan ini, kadang-kadang cabaran utama kita adalah kita terpaksa keraskan hati, kentalkan hati, keringkan hati untuk menghadapi cabaran. Sebab kenapa? Kerana pada waktu dalam membuat pengurusan bisnes ini, dalam bisnes ini kadang-kadang ada cabaran-cabaran yang akan meruntuhkan jiwa kita, menyebabkan kita gudang gulana. Ada kalanya kita tak boleh tidur, ada kalanya kita rasa resah satu hari, seminggu kan. Banyak cabaran-cabaran yang begitu yang menyebabkan kita terpaksa kering hati tu. Kadang-kadang kita terpaksa menyakitkan hati orang lain sebab kita nak jaga bisnes kita. So apabila konsep menyakitkan hati orang lain, bukannya kita menyebabkan orang tu merana, tak. Kadang dengan pelanggan sebagai contohnya. Kalau pelanggan nak sesuatu yang kita tak mampu untuk berikan, kita kena maklumkan pada pelanggan kita nak beri. Kalau pelanggan marah aku, kita keras hati je. Sebab kita tahu, kita cuba nak membantu pelanggan kita menyediakan sebuah produk yang lebih bagus. Tapi ada kalanya, ada atas kekangan-kekangan yang ada, kita tidak boleh nak memenuhi kehendak pelanggan. Sebab pelanggan ni dia ada banyak level. Ada pelanggan, dia order hari ni, esok nak sampai ke rumah dia kan. Sedangkan zaman MCO, tentulah di Koreanya, service providernya ada banyak barang-barang tempatnya dia akan lambat. Mungkin lambat 3 hari, lambat 6 hari kan. Ada pelanggan dia akan marah-marah, dia akan maki, nak cancel. Itu antum kata perangai yang kita kena keras hati untuk menghadapinya. Dia kena fahamkan mereka lah. Kadang-kadang pelanggan ni apa peringkat kena tolak juga kan. Kalau pelanggan tu dengan kita, sebetulnya bagi perkhidmatan. Kalau pelanggan tu dah lama kita dua awal-awal, kita kena minta lah dia sama dia dikeluar, dia ambil dah perkhidmatan kita, pergi dia cari orang lain yang lebih bagus, ataupun kita perbaikilah yang mana kita boleh bantu kan. Benda tu tengok pada kesesuaian kita, dan kita tahu tentang bisnes kita sendiri kan. Apa kekangan kita, bukannya kita cari alasan, tapi kita buat setakat ini itu kekangan, tapi kita cuba perbaikilah di masa akan datang. Yang seterusnya, berniaga kerana duit. Betul. Siapa yang berniaga kerana duit, dia tak akan kekal lama dalam perniagaan. Sebab akhirnya nanti perniagaan ini bukan lagi kerana duit. Peringkat permulaan betul. Ramai orang berniaga kerana nak dapat duit banyak. Tetapi ada satu peringkat nanti, perniagaan ini dia dah mula pergi pada passion. Passionate kita. Passion dia dah mula pergi pada nak membantu orang. Tapi ada keuntungan. Bukan bantu welfare, tak ada keuntungan. Tetapi dah lama tu dia tak menganggap duit tu sebagai satu motivasi utamanya dah. Dia dah ada benda lain dah hadapan. Peringkat mula ya. Lama kita masuk dalam bisnes kan, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dalam bisnes, kita akan faham bisnes ni dah bukan lagi duit. Duit tu akan dapat dengan sendirinya dah. Kita tak pandang pasal duit dah. Tapi kalau kita masih lagi duk fokus duit bahaya nanti. Sebab apa? Ada kalanya dalam bisnes ini ada perkara sesuatu yang kita buat nampak macam rugi, tapi ialah marketing. Benda tu kena tengok kan. Nampak macam rugi ialah promotion untuk tarik pelanggan masuk dulu. Sebab itulah duit ni bukan satu benda yang utama. Dia memang diperlukan dalam bisnes untuk kita teruskan bisnes. Tetapi dia adalah sesuatu yang bukan jadi matlamat utama. Kalau tidak, kita mudah fed up. Kalau tidak, kita buat bisnes ni, nampak duit tak ada, lompat bisnes lain. Macam orang terlibat dalam MLM lah kan. Kalau orang tu masuk MLM kerana duit, dia buat MLM ni waktu duit ke, dia ceritalah syarikat bagus bla 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 bla, tiba-tiba dia uji dengan downline yang semakin kurang dan atau production dia, sale dia semakin jatuh dia pindah MLM lain pula. Peringkat pertama dia puji pula MLM yang kedua, dia banding pula MLM pertama, dia kata tak bagus. Dia buat MLM kedua, dah pindah MLM ketiga. Jadi benda yang mencari duit ni dia akan macam tu. Begitu juga orang yang terlibat dalam sebagai yang kata apa, pengedar sesuatu ataupun macam dia buat takaful ke. Dia kadang ada orang yang melompat-lompat sebab dia mencari duit lebih bagus. Tapi akhirnya nanti dia akan sedar bahawa dia melompat-lompat ni tak ke mana. Begitu juga macam orang yang bekerja. Peringkat mula orang bekerja memang dia nak gaji lebih bagus. Dia akan melompat satu syarikat. Lama-lama dia akan sedar ke mana dia nak bawa diri dia sebenarnya. Sebab itulah duit ini bukannya benda yang utama. Dia penting tapi bukan terlalu utama. Benda tu boleh dibahaskan lah. Ada pro and kontra lah. Tengok pada mazhab masing-masing. Yang ke-13 ialah syok sendiri, gagal ikut perubahan.
Syok sendiri ni kadang-kadang kita dalam bisnes cabaran kita begitulah. Kita rasa kita the best. Kita rasa apa kita buat ni betul kan. Kita rasa kadang kita syok sendiri. Tapi perubahan-perubahan ni kita cuba nak menafikan. Tapi dalam bisnes kadang-kadang kita terpaksa juga kita dah ada mission, objektif kita sendiri. Kadang-kadang kita akan tengok kat perubahan-perubahan kan zaman sekarang ni orang dah mula masuk digital. Siapa yang tak mula mengejar digital dia akan ketinggalan kan. Orang sekarang kalau restoran dia dah food panda kan, grab food kan, siapa yang tak masuk dalam bidang tu dia akan ketinggalan. Sebab apa, zaman-zaman begitu dia teknologi ni kita kena perhatikan juga. Walaupun kekangan keuangan yang kita ada sebab teknologi ni mahal, tapi kita kena masuk juga, paksa diri kita masuk, mendekati juga sebab kita nak ikut keadaan perkembangan teknologi semasa. Dan seterusnya, nilai diri dan persekitaran. Kita sentiasa ada value pada diri kita. Kita kena juga value pada syarikat kita kan. Sebab value ni penting. Sebab apa? Akhirnya customer apabila dia berusaha dengan kita banyak kali, akhirnya dia mencari value, nilai. Nilai yang belum memenuhi keperluannya, nilai yang belum menyelesaikan masalah. Akhirnya value itu terlalu penting, nilai itu terlalu penting. Yang ke-15, makan sorang-sorang. Ini pun satu cabaran juga kan. Dalam permulaan bisnes betul, kita akan makan sorang-sorang. Sebab apa? Kita rasa kekangan keuangan yang kita terhad kan. Kita rasa macam kalau kita share kita akan kehilangan banyak profit kan. Lama-kelamaan kita akan sedar nanti bahawa kalau makan seseorang ni dia ada limit dia, lama kita tak mampu dah, tak boleh makan seseorang. Kadang kita kena berkolaborasi. Kolaborasi cara partner. Setengah orang dia takut berpartner. Betul, partner ni kadang masa pecah kan. Banyak sekarang syarikat-syarikat besar yang ada partner tiba-tiba diisytiharkan bankrupt, hilang 100 cawangan kan. Sebab apa? Walaupun dia ada syarikat di London, di Melbourne kan, dia punya restoran, tetapi oleh kerana ada masalah partner, itu jadi masalah kan. Partner ni dia akan berlaku begitu. Terutama apabila syarikat dah bernilai juta-juta kan. Tetapi zaman sekarang ni dia ada konsep-konsep partner yang baru, iaitu contohnya partner dalam bersyarikat sahaja, bukan partner cari individu shareholder. Itu ada konsep-konsep baru yang diperkenalkan supaya kita berpartner dalam keadaan yang orang kata long term partner lah. Dalam berpartner ni kita kena banyak tolak ansur lah. Setiap partner tu dia memenuhi keperluan-keperluan yang ada kan. Maknanya kita dengan partner kita tak sama kita punya kelebihan. Kekurangan kita itulah kelebihan partner kita, kelemahan partner kita itulah kelebihan kita. So kita macam pelengkap lah, macam suami isteri kahwin lah, dia pelengkap each other kan, setiap bersatu. Dia bukannya sesama yang sama macam tu kan. Dia apabila nak melengkap tu dia akan ada pergaduh-pergaduh, pertelikahan pendapat, pandangan. Mungkin ada pekerja pro partner A, ada pekerja pro partner B, mungkin akan berlaku begitu. Itu tim-tim yang akan terlibat dalam partnership. Tapi partnership ni penting sebab apa? Daripada satu kepala nak selesaikan banyak masalah syarikat, baik ada 2 kepala, baik ada 3 kepala, baik ada 4 kepala kan. Tapi kena ada satu perjanjian lah. Benda ni partnership cakap mudah, tapi pada realitinya cukup-cukup cabaran. Tapi begitulah dalam cabaran itu, itulah hakikat membuat persyarikatan dan juga membuat bisnes keusahawanan. Itu yang ke-15. Okey, kita masuk lagi yang ke-16. Pusingan, modal pusingan, betul. Modal pusingan ni antara yang cabaran tinggi sekarang lah. Sebab apa? Zaman pandemik ni kadang-kadang banyak kita kehilangan kan modal pusingan yang kita dah simpan, cash reserve kita terpaksa digunakan balik apabila ada peraturan tertentu kan. Dan pelanggan pun dah mula kurang membeli, mereka lebih pada online kan. Di dunia online pun kita kena masuk kalau kita boleh masuk lah. Tapi kalau bisnes perkhidmatan, contohnya macam pendidikan, nak online apa lagi kan. Melainkan kena ada buku, kena ada latihan, kena ada createkan benda-benda yang berkaitan. Kadang-kadang kita kena bagi coaching pada parent ajar pula pada anak-anak kan. Dalam dunia begitu, setiap dunia ni dia lain, pembuatan lain, perkilangan lain, pendidikan lain. So benda-benda macam peruncita lain kan, pemborong lain. Dia industri-industri yang nampak macam sama tapi berbeza. Sebab tu kadang-kadang modal pusingan ni penting. Dan zaman pandemik ni banyak zaman orang kehilangan modal pusingan lah, ataupun kehilangan cash reserve yang disimpan. Yang ke-17 ialah pemasaran dan kewangan. Itu satu penting juga kan. Dunia pemasaran, dunia kewangan ni dunia teknikal yang kita belajar, yang nombor 7 tu kan. Maknanya dia terlalu diperlukan untuk kita memahaminya. Dan kalau ada tim lagi bagus, tak ada tim kita faham dulu, dalam kita bina tim lah supaya kita tahu bahawa dunia pemasaran ni dunia yang besar. Dia melibatkan promosi, advertising, melihatkan banyak perkara, media sosial kan. Benar memerlukan banyak tenaga, banyak masa untuk memikirkan secara kreativiti kan, perubahan-perubahan dalam periklanan
perjalanan media sosial ni terlalu cepat berubah kan. Kadang-kadang kita tak terkejar kalau kita seorang kan. Kalau ada partner seronok sikit, ada team lagi seronok kan untuk buat sale yang lebih besar kan. Begitu dunia kewangan. Kewangan ni macam modal tu sebahagian pada dunia kewangan lah. Itu pun cabaran sebenarnya. Yang benar yang ni kita boleh belajari banyak, macam Fama pun dah ada buat konsep-konsep pemasaran kan, Facebook, Instagram yang kita boleh follow lah. Kewangan pun sama kan, Fama ada suku-suku usahawangan, Mara ada, Inscan ada, MDEC, macam-macam lagi kat Malaysia ni, PUMB mungkin dia ada untuk modal pusingan. Banyak sangat benda yang kita boleh teroka, yang kita boleh tengok bagi usahawanan. Jangan duk terperap dalam operasi saja. InsyaAllah kita jumpa lagi akan datang. InsyaAllah kita sambung balik nanti sampailah 22 faktor ini. Mudah-mudahan dia memberikan manfaat pada kita, dan insyaAllah kita sebagai usahawan sentiasa menanam semangat untuk terus berjuang dalam dunia keusahawan ini untuk menerobos, mencapai impian kita dan merobos citra diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Anda sentiasa terbaik.